Apa yang silapnya antara zaman Nabi Ibrahim AS sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi itu diutuskan sebagai seorang Nabi. Amrun ibn Luhai al-Khuzai, dia dikenali oleh masyarakat Arab ketika itu di Mekah khususnya sebagai seorang yang saleh. Amrun ini seorang yang saleh, yang baik, dan dia antara penghulu-penghulu Mekah. Maka apa sahaja Amrun katakan, ia akan jadi satu perintah bagi orang-orang Arab ketika itu. Orang yang penuh dengan pengaruh. Amrun ibn Luhai al-Khuzai. Kemudian ketika itu masa belum ada berhala lagi. Orang-orang Mekah ketika itu masih mengikut agama Nabi Ibrahim AS, ibadah dengan suci dan sebagainya. Tetapi Amrun ini ketika dia pergi ke Syam, dia terlihat manusia-manusia di sana mereka sembah berhala. Dia lihat macam interesting pula, macam best gitu. Maka Amrun tanyakan, apa yang akan beribadah ni? Dia kata, kami bersembah pada sesuatu yang mana kalau kami minta tolong, dia akan tolong. Kami bersembah pada sesuatu yang mana kalau kami doa padanya, dia akan jawab. Itu apa yang dikatakan oleh orang-orang di Syam ketika itu. Maka Amrun ini dia tertarik dengan cara ibadah orang Syam ketika itu. Maka dikatakan, boleh takkah kalau engkau berikan aku satu daripada berhala ini, untuk aku pulangkan berhala ini kepada orang-orang aku, kaum aku, agar mereka beribadah seperti kamu. Maka Amrun pulang ke Mekah dengan salah satu berhala ini, dan dialah yang introducekan, yang mendatangkan cara beribadah dengan berhala. Subhanallah. Bayangkan seseorang yang mana dialah yang menyebabkan orang-orang setelah itu menyembah berhala. Betapa dosanya Amrun ini. Sehingga dari hadis Nabi SAW, yaqul sami'tu Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, dia kata, aku pernah dengar Rasulullah SAW berkata dengan seorang sahabat bernama Aktham ibn Jaun. Seorang sahabat ini, dia dengar Nabi berkata kepada seorang sahabat yang lain. Sahabat yang lain sama nama dia Aktham ibn Jaun. Nabi kata apa? Ya Aktham, wahai Aktham, dia kata, ra'aitu Amran ibn Luhai ibn Qama'ah ibn Khindif yajurru qasbahu fin nar. Kata Rasulullah SAW pada sahabat bernama Aktham ini, wahai Aktham, aku pernah terlihat Amr ibn Luhai al-Khuzai ini, manusia bernama ini, dia ada di neraka sedang menarik usus-ususnya. Kata Nabi SAW. Dikata pada Aktham. Aktham terkejut. Kenapa Rasul cakap aku ni? Apa kan dengan aku? Siapa Amrun ni? Kemudian Nabi kata, fama ra'aitu rajulan ashbaha birajulin minka bih. Nabi kata kepada Aktham, wahai Aktham, aku tak pernah lihat seseorang yang ada wajah mukanya seperti Amrun tu, melainkan engkau wahai Aktham. Allahu Akbar. Aktham terkejut. Nabi kata, muka kau Aktham ni sebiji macam siapa? Amr ibn Luhai al-Khuzai. Mula-mula Nabi kata Amrun ni dalam neraka. Kemudian kata, muka kau macam Amrun. Tak takut ke? Takut. Allahu Akbar. Sahabat terkejut. Kemudian sahabat tanya, faqala Aktham, maka berkata pula Aktham sahabat tadi, asa ayyudurrani shibhuhu ya Rasulullah. Kata Aktham, wahai Rasulullah, agak-agaknya janganlah sampai miripnya muka aku dengan Aktham, dengan Amrun ini akan memudaratkan aku wahai Rasulullah. Aktham takut.
Takut-takut kalau dia pun sama dekat mana? Kat neraka. Dia takut. Tapi apa kata Rasulullah? La, tidak, bahkan tidak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Sesungguhnya engkau wahai Aktham, engkau adalah seorang yang beriman, manakala si Amr bin Luhai ini dia seorang yang kafir. Walaupun muka semirip, walaupun dari kalangan yang sama, daripada tribe yang sama, tetapi nasib mereka di akhirat berbeza. Kenapa? Kerana iman pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pula tentang si Amr bin Luhai ini. Nabi kata, innahu kana awwal man ghayyara din Ismail. Nabi kata, dialah, yakni Amr bin Luhai ini, dialah orang yang pertama yang mengubahkan agama Nabi Ismail alaihissalam. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam seperti Nabi dunia lain, Nabi Ibrahim mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak pada akidah tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi selepas Nabi Ismail alaihissalam, datanglah manusia ini Amr bin Luhai. Dia lah yang mengubahkan agama Nabi Ismail alaihissalam dengan membawa apa? Membawa berhala. Maka dialah titik pertama yang membawa dosa yang besar, dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang saja pernah syirik pada Allah, begitu besar dosanya, apatah lagi kalau dia yang menyebabkan manusia yang lain menyyirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Amr bin Luhai, walaupun belum tiba masa kiamat, walaupun belum kiamat lagi sekalipun, Allah dah gambarkan apakah keadaan nasib Amr bin Luhai di neraka. Walhal belum kiamat lagi pun, Nabi dah nampak nasib Amr bin Luhai. Satu amaran yang besar bagi orang-orang yang masih lagi hidup dan berfikir. Fikirkanlah, janganlah kita jadi antara sebab orang lain buat dosa.